Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar baru program Ijazah Sarjana Muda Seni Bina Kepujian. Saya Muhammad Nasruddin bin Hasbullah sebagai koordinator program AP243 mengucapkan tahniah dan selamat datang ke UiTM. Di dalam taklimat ini, saya akan menerangkan taklimat program berkaitan dengan jabatan, program, akademik, pelajar, pensyarah, kemudahan dan pencapaian pelajar-pelajar yang telah berjaya di UiTM. Semua sedia maklum, program AP243 adalah di bawah Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur. So, di mana program ini ditawarkan di kampus Puncak Alam, kampus Sri Iskandar Perak dan kampus Kota Samarahan Sarawak. Pelajar-pelajar baru akan ditempatkan di Sri Iskandar Perak. Ini adalah misi dan visi jabatan. Pelajar-pelajar boleh baca dengan detail dan memahami apakah visi dalam jawatan dan program AP243. Manakala ini adalah objektif di mana di akhir pengajian nanti apabila saudara-saudari grad akan mencapai objektif yang telah dirangka dan perlu dicapai oleh semua pelajar apabila tamat pengajian di UiTM. Seperti yang saya maklum, program AP243 adalah di bawah FSPU, di mana program ini di Puncak Alam ditawarkan AP773 iaitu Sarjana Seni Bina, manakala Sarjana Muda Sains Kepujian Seni Bina AP243 adalah sebagai pengurus utama yang ditempatkan di kampus Puncak Alam, dan ada dua kampus lagi iaitu sebagai pengurus pelaksana di kampus Sri Iskandar dan kampus Kota Samarahan. Dan insya-Allah pada September 2021 akan ditawarkan Sarjana Seni Bina AP773 di kampus Sri Iskandar. Dari segi sejarah penubuhan program AP243 di kampus Sri Iskandar Perak bermula pada tahun 1986, di mana program ini dikenali sebagai program Seni Bina, di mana ditempatkan di kampus Sri Manjung. Di kampus Sri Manjung, program ini hanya menawarkan pada tahun pertama sahaja. Tahun kedua dan berikutnya, pelajar-pelajar akan ke kampus Shah Alam. Dan pada tahun 1997, program ini dipindahkan di kampus Sri Iskandar dan masih dinamakan AP113 Diploma Seni Bina. Pada tahun 2012, program ini dinaik taraf menjadi Sarjana Muda Sains Seni Bina, di mana pada 2007 program ini hanya ditawarkan untuk tahun 1 hingga tahun 3. So, pelajar-pelajar yang tahun akhir iaitu tahun 4 akan ke kampus Shah Alam. Dan pada 2012, program ini dinaik taraf menjadi Sarjana Muda Sains Kepujian Seni Bina, di mana program ini ditawarkan sepenuhnya di kampus Sri Iskandar selama 4 tahun. Manakala program struktur bagi program ini mengambil masa 8 semester iaitu 4 tahun, di mana bagi tahun pertama iaitu semester 1 dan semester 2, tahun kedua semester 3 dan semester 4, tahun ketiga semester 5 dan semester 6, dan tahun terakhir iaitu tahun 4 pada semester 7 dan semester 8. Bagi lepasan SPM, pelajar-pelajar akan masuk di tahun 1 iaitu semester 1. Bagi lepasan STP, asasi, matrik ataupun kolej lain akan ditempatkan di tahun kedua iaitu semester 4.
Manakala lepasan Politeknik Diploma Seni Bina akan ditempatkan di tahun kedua iaitu semester 4. Ini adalah PEO ataupun Program Educational Objective dan Program Outcome PO dan Plan Pengajian. Yang dipaparkan ini adalah pelan pengajian bagi pelajar tahun 1 semester 1 lepasan SPM sahaja. Bagi lepasan lain seperti STP, matrikulasi, asasi dan lepasan Diploma Seni Bina Politeknik perlu memohon pengecualian kredit di mana pelajar akan datang ke kampus dan akan berjumpa dengan saya dan akan memohon pengecualian kredit. So, pelajar-pelajar tersebut akan terus ke semester 2 dan semester 4. Untuk pengetahuan, program AP 243 diberi akreditasi oleh Lembaga Agitech Malaysia iaitu LAM Part 1. So, untuk sekarang, program ini mendapat pengiktirafan bermula Oktober 2017 hingga Oktober 2022. Selain itu, program ini mendapat akreditasi daripada RIBA iaitu Royal Institute of British Architects bermula Januari 2020 sehingga Disember 2025. Okey, ini ialah kitaran akademik pelajar. So, yang ini mungkin pihak pejabat hal ehwal akademik telah memberi penerangan. So, sebagai seorang pelajar, mesti kena faham dan mematuhi serta mengikuti semua langkah-langkah yang dipaparkan sehingga anda tamat pengajian. So, oleh demikian, setiap semester pelajar perlu daftar kursus, semak keputusan penilaian, menduduki exam, cetak slip menduduki exam, rujuk jadual waktu, isi SUFO dan seterusnya. Akhir ialah perlu membayar yuran dan tamat pengajian. So, kitaran ni selama 8 semester pelajar kena buat dan wajib buat. Manakala pendaftaran kursus bagi pelajar UiTM penting sebagai seorang pelajar, pelajar-pelajar kena faham langkah 1 sampai ke nombor 6 di mana sebagai seorang pelajar anda perlu mendaftar kursus, membayar yuran pengajian dalam tempoh yang ditetapkan dan jika tidak, anda akan dikenakan gugur taraf. Sebagai pelajar juga, anda perlu membuat validasi pendaftaran kursus setiap semester. Jika tidak membuat validasi, anda berisiko kursus yang didaftarkan adalah tidak tepat. Jika ingin tambah ataupun gugur kursus selepas tempoh validasi, anda akan dikenakan denda yuran tambahan RM100 bagi setiap kursus. So, sebagai pelajar, perlu ingat, perlu simpan carta ni dalam smartphone masing-masing dan kena tengok setiap awal semester. Ini ialah tarikh-tarikh penting sepanjang semester Oktober 2020 hingga Februari 2021. Bagi program ini, perkara-perkara dan aktiviti yang penting sepanjang semester berlangsung sehingga 23 hari bulan 2 2021. Di mana saudara-saudari boleh rujuk kalender akademik di website UiTM dan HEA dan kalender akademik. Di mana bermula 30 hari bulan 9 hingga 25 hari bulan 10 ialah tarikh gugur dan tambah kursus. 26 Oktober hingga 9 November tarikh validasi kursus yang telah didaftarkan. 12 hingga 25 Oktober pelajar-pelajar perlu menjawab entrance survey dan pada 13 hari bulan November adalah tarikh akhir bayar yuran. Yang paling penting dalam jabatan dan program ini, kita ada internal dan external review di mana internal dan external review akan dijemput panel luar untuk menilai hasil kerja pelajar setiap semester. Untuk semester ini,
pelajar akan dinilai pada 27 hingga 29 Januari 2021. So saya berharap jangan ada pelajar yang bercuti ke overseas, ada kenduri dan sebagainya. Sebab ini adalah event penting bagi seorang pelajar program AP 243. Setelah pelajar datang ke kampus, pelajar-pelajar akan diberi penasihat akademik ataupun kita kenali sebagai PA. Penasihat akademik adalah daripada golongan-golongan pensyarah di dalam jabatan. So inilah wajah-wajah tenaga-tenaga pengajar yang saudara-saudari akan jumpa sepanjang 8 tahun di kampus. Ini ialah enrolment pelajar di mana program AP 243 mempunyai 490 bilangan keseluruhan untuk semester ini. Di mana semester 1 90 orang iaitu di kalangan saudara-saudari, semester 2 ada 20 orang, semester 3 86, semester 4 25, semester 5 87, semester 6 42, semester 7, 85 orang dan semester akhir, semester 8 ada 37 plus 18. Mengapa plus 18? Plus 18 adalah pelajar semester 9, 10 dan semester 11. Sebab pelajar sayang nak tinggalkan UiTM, so dia masih stay lagi di kampus UiTM dalam program yang sama. Okey, kalau dilihat saudara-saudari semester 1, seramai 90 orang adalah kohort RIBA, di mana di hujung semester 8 nanti, panel daripada RIBA akan datang dan menilai kerja kursus yang saudara-saudari buat dan akan diberi pengiktirafan dalam tempoh yang telah ditetapkan. Kalau ditengok semester 5 ialah pelajar kohort MAPS, iaitu Majlis Akreditasi Pengajian Seni Bina. Panel akan datang dan menilai hasil kerja sepanjang tempoh pelajar tersebut dari semester 1 hingga semester 8. Dan jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh badan profesional tersebut, program ini akan mendapat pengiktirafan oleh kedua-dua badan profesional tersebut. So saya berharap pelajar yang masuk, yang berjaya ke program ini menghasilkan kerja yang betul, yang membanggakan diri sendiri, keluarga dan UiTM dan terus mendapat akreditasi daripada RIBA dan MAPS. Dari segi pengambilan pula, pelajar semester 1 adalah lepasan daripada SPM, iaitu saudara dan saudari. Manakala pelajar semester 2, lepasan daripada STP, asasi dan matrikulasi. Pelajar-pelajar tersebut akan terus ke semester 2 dan tempoh pengajian saudara-saudari lepasan STP, asasi dan matrik hanya 3 tahun setengah sahaja. Manakala daripada kolej lain iaitu Diploma Seni Bina, kolej lain bermaksud kolej swasta, dia akan terus ke semester 3. Manakala Diploma Seni Bina daripada Politeknik Malaysia akan terus semester 4. Pengambilan bagi program ini dibuat 2 kali setahun, iaitu sesi semester, sesi September dan sesi Mac. So saudara-saudari adalah sesi September. Ini ialah bilangan dan peratusan pensyarah di Jabatan Seni Bina di mana tenaga pengajar yang ada di jabatan seramai 33 orang pensyarah sepenuh masa, 2 orang pensyarah separuh masa dan 1 pensyarah sewising, di mana nisbah antara pensyarah dan pelajar adalah 1 nisbah 14.85 bagi pensyarah sepenuh masa dan bagi keseluruhan antara pensyarah dan pelajar ialah 1 nisbah 13.61
So nisbah ini mencukupi dan memenuhi syarat pengiktirafan oleh Lembaga Arkitek Malaysia. Jawatan yang ada di Jabatan Seni Bina, di mana jabatan mempunyai seorang Profesor Madya bergrade DM54, 12 orang pensyarah kanan DM51 atau 52 dan 22 orang pensyarah DM45 ataupun 46. Okey, selain daripada mengajar sebagai seorang pensyarah juga perlu berdaftar dengan badan profesional iaitu Lembaga Arkitek Malaysia, di mana di jabatan ini kita mempunyai 4 orang arkitek profesional yang bergelar AR. So kalau saudara-saudari perasan, di depan nama seseorang tu, jika ada AR, ia ialah arkitek profesional. Manakala 30 orang pensyarah berdaftar sebagai arkitek graduan dan digelar lembaga Part 2. Dari segi akademik, pensyarah-pensyarah di jabatan mempunyai 3 berkelayakan Doktor Falsafah ataupun digelar sebagai doktor. Dan 32 orang mempunyai kelayakan sarjana, di mana 6 orang sedang dalam pengajian PhD. Dan insya-Allah 6 orang ni akan balik ke jabatan secara berperingkat. Ini ialah keadaan ataupun bangunan. Saudara-saudari akan belajar sepanjang 4 tahun, di mana pelajar-pelajar diberi kemudahan studio di FSPU Annex 1. So kalau ditengok pada gambar, kita ada courtyard di tengah dan di situlah program-program ataupun aktiviti pelajar akan berlangsung. Dinamakan Aki Day, Aki Fest, Aki Sport dan sebagainya. Ini ialah kemudahan yang ada di bangunan FSPU Annex 1, di mana kita mempunyai 22 studio untuk menempatkan pelajar daripada semester 1 hingga semester 8. Bilik krik kita ada 4, dan bilik kuliah ada 6, dan lain-lain kemudahan yang ada di FSPU Annex 1 ialah makmal, 3D model. Kita ada krik wall, kita ada krik room dan kita ada bilik sumber. So pelajar saudara-saudari yang masuk nanti akan diberi studio, dan dalam studio itu akan diberi meja drafting, kerusi dan peralatan-peralatan yang bersesuaian di dalam studio. Okey, yang ini kemudahan-kemudahan yang ada di kampus Sri Iskandar, dan kemudahan-kemudahan ini diiktiraf sebagai guna sama, di mana program-program lain juga akan mengguna kemudahan-kemudahan yang ada. Yang ini ialah pencapaian pelajar-pelajar. Selain daripada belajar dan ambil kursus reka bentuk, pelajar-pelajar juga diberi pendedahan untuk join mana-mana competition, mana-mana pertandingan yang dianjurkan oleh Pertubuhan Arkitek Malaysia, badan organisasi luar, NGO. So sebagai dalam jabatan kita menggalakkan pelajar-pelajar untuk menyertai apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan program. So yang ini adalah antara contoh pada tahun 2017 pelajar menyertai program-program yang dianjurkan oleh PAM. Selain daripada itu, pada 2018 pelajar-pelajar turut serta dalam Architectural Student Workshop. So Architectural Student Workshop melibatkan keseluruhan program seni bina yang ada di Malaysia akan berkumpul dan join workshop selama seminggu, 2 minggu. Okay, selain daripada itu, pelajar menyertai pertandingan yang dianjurkan oleh pihak luar, iaitu Asian Young Designer Award, dan salah seorang pelajar telah terpilih sebagai finalis, dan ini hasil kerja pelajar. Okay, pada tahun 2018
Program UiTM Perak, program Srimena telah memenangi Best Booth Award dan Gold Award second place. Okey, yang ni pun Student Work Exhibition yang telah memenangi banyak award. Yang ni yang terbaru. Walaupun dalam pandemik COVID-19, pelajar masih lagi boleh menyertai mana-mana pertandingan yang dianjurkan oleh Pertubuhan Arkitek Malaysia, dan alhamdulillah kita telah memenangi 3 anugerah yang disertai oleh pelajar-pelajar. Ini juga salah satu kemenangan yang telah diperolehi oleh 2 orang pelajar pada tahun ini. Dan yang terakhir, collaboration antara Maxis dan pelajar. So, seorang pelajar ni mempunyai sketches yang amat bagus, amat baik, dan dia telah collaborate dengan Maxis dan telah di-award oleh Maxis pada tahun ini. Okey, sekian saja daripada saya. So, saya sebagai wakil program AP243 mengucapkan tahniah dan selamat datang ke UiTM Cawangan Perak Kampus Sri Iskandar.